Now, cerita 3R ni tuan-tuan, cerita 3R, race, religion dan sebagainya ni, race, royalty dan religion ni. Saya nak bawa cerita ni. Kes 3R, Menteri berat sebelah cuma sebut pembangkang Afnan. Pemimpin PN menyifatkan penjelasan Menteri Dalam Negeri mengenai kes melibatkan agama dan kaum dan raja sebagai berat sebelah. Afnan Hamimi Taib Azmuddin berkata ahli parlimen terkejut apabila Saifuddin tidak menyebut kes melibatkan pemimpin kerajaan. Kita juga heran kenapa tidak sebut pemimpin daripada PHBN. Ia juga menyebut 3R. Ahli parlimen Lim Guan Eng misalnya yang mendakwa kalau PN diberi peluang memerintah, Kuil akan dirobohkan. Ini dah dijawab. Itu bukan yang dia masukkan. Dia sebut dinafi kenyataan itu, tetapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tidak disebut contoh tadi? Ini contoh double standard. Hanya salahkan ahli parlimen pembangkang, tetapi melibatkan PHBN tidak disebut, katanya. Baik. Dalam kes, okey, saya baca dulu yang disebut oleh Saifuddin. Saifuddin perjelas kenapa Muhyiddin diseret ke 3R. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution membidas bekas Perdana Menteri kerana mendakwa polis tidak mempunyai SOP yang jelas dalam isu berkaitan dengan 3R. Ini berikutan Muhyiddin berkata ketika bercakap di Dewan Rakyat hari ini mendakwa polis akan memanggil sesiapa saja yang bercakap mengenai isu 3R tanpa mengira konteks. Pengurusi PN itu berkata dia takut untuk bercakap sekarang setelah mendakwa dirinya dipanggil oleh polis sebanyak 5 kali mengenai kes 3R. Saya ada dengar ucapan ini tuan-tuan. Ucapan yang Muhyiddin sebut ini. Bagi saya dia misleading. Yang dimaksudkan oleh polis tersebut, Ketua Polis Negara, apabila anda menyebut 3R, maksudnya artinya dalam menyebut 3R itu berkonotasi untuk ke arah merendah-rendahkan 3R tersebut. Royalty, race, religion. Dan akan ada masalah. Tetapi kalau nak sebut 3R, contohnya nak memuji Yang di-Pertuan Agong ke, contohnya nak apa orang kata kita sebagai kaum hendaklah bekerjasama ke, itu tak ada masalah. Itu saya kata dia apa orang kata misleading. Nah, dia bukan misleading ni sebab dia tak faham, bukan dia tak faham, tapi dia sengaja untuk mislead tu sebab dia tahu dia bercakap benda yang sebenarnya memang damaging dan memang bersifat 3R. Saya ambil contoh. Dakwaan berkaitan kristianisasi antara siasatan kes 3R terhadap Muhyiddin. Tuduhan kristianisasi dikaitkan dengan Pakatan Harapan oleh Muhyiddin Yassin pada November lalu antara 104 kes disiasat polis berkaitan dengan isu 3R, kata Menteri Dalam Negeri. Saifuddin berkata kerajaan tidak pernah menghalang sesiapa sahaja untuk bercakap mengenai bangsa dan agama, tapi bukanlah sehingga ada laporan polis dibuat. Baik. Nah, kita dengar ucapan tersebut dan harap tuan-tuan kita nilai sendiri. Adakah ini dikonsider sebagai 3R atau bukan? Yang penting sekarang ini ialah saya nak jelas sikit ialah apa yang kita tawarkan sebagai Parti Perikatan Nasional. Saya fikir bab politik tadi Tan Sri Tok Guru dah sebutkan. Dia punya keputusan akhirnya jangan pilih Barisan Nasional dan jangan langsung sentuh dan pangkah Pakatan Harapan. Bahaya besar. Pakatan Harapan bahaya besar. Saya baca baru pagi tadi lepas subuh ada satu video seolah ni kumpulan Yahudi. Dia bercakap tentang Malaysia sekarang. Dalam kumpulan tu dan doa dia dan macam-macam cara nak minta supaya Malaysia jatuh ke tangan pihak pembangkang yang menaja kumpulan Yahudi dan juga Kristian. Bagi saya ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses kristianisasi? Dan kita dah dengar cerita ni bukan? Di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, kalau ada gereja hari Ahad, ada juga orang-orang Melayu pergi ke sana. Rupanya dah masuk Kristian. Itu saya tak fikir berkembang dengan pesat. Pasal sebahagian besar kita ni adalah orang Islam. Tetapi agenda puak dan kaul-kaul sebegitu ini ialah tidak lain tidak bukan satu hari niat mereka ialah untuk mengambil alih Malaysia ni menjadi satu daripada koloni dia. Itu satu daripada strategi jangka panjang. Mungkin tidak dilihat waktu kita ini, tapi mungkin tidak berapa lama. Kalau kita tak berhati-hati dan berjaga-jaga,
boleh terjadi. Na'udzubillah min zalik. Okey. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar sendiri apa yang dia kata. Dia ada dua tadi. Jangan undi Pakatan Harapan. Kerana saya tertengok satu video. Bagaimana ada satu kumpulan Yahudi. Actually bukan Yahudi. Itu kumpulan Kristian. Berdoa supaya pembangkang menang. Nah tuan-tuan. Mana-mana kumpulan agama nak berdoa. Tak ada masalah. Orang Kristian nak berdoa ke, orang Hindu nak berdoa ke, orang Buddha nak berdoa ke, orang Islam nak berdoa ke supaya satu-satu kelompok itu menang, tak ada masalah. Apa isu dia? Adakah menjadi satu masalah kepada mana-mana kelompok agama nak berdoa supaya satu kelompok ini menang? Saya tahu ada contohnya, ada di kalangan orang bukan Islam mendoakan saya. Terima kasih saya ucapkan. So adakah itu ada membawa konotasi saya membawa agenda yang bukan Islam? Orang mendoakan kita dalam apa agama sekalipun, itu adalah hak mereka. Itu yang pertama. Tetapi itu bukan tuduhan tu. Tuduhan yang kedua. Tuduhan kedua apabila dia menyebut, dia mengatakan inilah agenda kristianisasi yang ni dia bawa untuk nak mengkristenkan orang Melayu di dalam negara kita. You see? Dan dia bagi contoh di Petaling Jaya, dia bagi contoh di Kuala Lumpur, dia bagi contoh. Orang Melayu pergi ke gereja. Dah kafir dah orang Melayu. Dah murtad dah orang Melayu ni. Seolah-olah sedemikian. Nah, konotasi itu saya faham. Dia nak kaitkan bahawa Pakatan Harapan equals to orang kita. Dia nak takut-takutkan. Ini dipanggil politik, apa orang kata, politik menakut-nakutkan. Ini politik yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Dan benda ini adalah perkara yang dulu UMNO bawa. Sekarang ini Bersatu bawa. Sekarang ini PAS yang bawa. Agenda menakut-nakutkan ini adalah kaedah mereka. Dia bukan cerita polisi. Dia bukan cerita tentang bagaimana kita nak memajukan negara. Dia bukan cerita bagaimana kami lebih baik daripada Pakatan Harapan. Dia bukan cerita lebih baiknya bagaimana baiknya saya memerintah. Kalau sebelum ini tak ada. Dia tak cerita itu. Tetapi dia cerita benda yang menakut-nakutkan. Dan benda yang menakut-nakutkan ini tuan-tuan adalah satu benda yang sangat efektif. Sangat berkesan sebenarnya kalau kita nak, orang kata apa, nak menang, meraih undi. Dan trigger emosi. Itu perkataan dia. Trigger dia emosi. Itulah jadi 3R tu tadi. Jadi akhirnya orang Melayu akan bersangka buruk kepada orang Kristian. Orang Kristian akan bersangka buruk kepada orang Islam. So sangka-sangkaan buruk ini akan menimbulkan apa? Pergaduhan. Hanya kerana apa? Ada seorang pemimpin berkata demikian. Yang Melayu, yang jahil, yang bodoh, yang dungu akan percaya. Betul lah. Habislah orang Melayu kita. Dan saya jumpa tuan-tuan. Saya jumpa orang Melayu kita sendiri kata, kau masuk PKR Is, kau tahu kau orang masuk PKR ni, habis kita orang Islam semua nanti. Orang Melayu kita ni akan kafir. Dia kata, bukan orang Sarawak lah, orang Semenanjung. Saya kata, bang, abang pernah baca Bible bang? Apa aku nak baca Bible lah kata. Saya ni orang Islam bang. Majoriti dalam kelas saya adalah Kristen. Tiap-tiap minggu dia orang demes. Orang sebelah saya baca Quran, dia baca Bible bang. Sampai sekarang Alhamdulillah Islam lagi saya ni. Takkan senipis itu abang punya iman. Dia baca Bible, saya baca Quran. Saya tetap Islam. Tak ada masalah pun. Takkan senipis itu iman kita. Adakah serapuh itu agama kita sampai kita tak boleh berhujah? Sampai kita tak boleh bakar. Sebab apa? Sebab apa abang cakap macam tu? Saya tak kata macam tu lah. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab itulah akal yang nak ditempelkan oleh PAS tadi. Supaya, dan ditempelkan oleh geng-geng Bersatu ni. Iaitu akal cetek dan akal pendek. Dan akhirnya mereka bercakap dengan emosi, bukan hujah. Padahal Al-Quran sendiri sebut ud'u ila sabili rabbikal bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berbicaralah dengan mereka dengan dengan hikmah dan berbicaralah dengan mereka kepada mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu ayat Quran sebut. Tetapi akhirnya kita ni apa tuan-tuan? Tak ada sentimen. Semua main sentimen. Dan sentimen itu, apa yang boleh membawa kemajuan kepada rakyat? Tak ada. Sentimen itu tak membawa apa-apa kemajuan kepada rakyat pun.
Tetapi sentimen itu yang mereka mainkan sebab itu benda yang mudah nak jual. Orang dia mudah nak percaya.